Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak muda Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan kelas fiqh bagi tahun 4 untuk kelas yang keberapa kali ini? Kelas yang keempat. Okey. PDPA fiqh tahun 4 kelas yang keempat. Ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Kita dah belajar tajuk berkaitan dengan solat Jumaat kan. Rukun solat Jumaat dan ada lagi. Kalau siapa yang tak ingat, boleh buka lah video untuk kelas yang ketiga. Siapa yang tak ingat kelas kedua pun boleh tengok lah video yang Ustaz dah upload kat YouTube. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi untuk kelas yang keempat dengan tajuk yang terakhir, bab yang terakhir dalam tajuk solat Jumaat, iaitu hikmah pensyariatan solat Jumaat. Kalau kita sebut hikmah ni maksudnya apa? Hikmah ni adalah maknanya perkara baik lah ataupun satu kebaikan yang akan kita dapat jika kita buat perkara tersebut. Maknanya kalau kita buat solat Jumaat, apakah kebaikan yang kita akan dapat? Apakah perkara baik di sebalik solat Jumaat tersebut? Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama ni biasalah mentaati perintah Allah. Maknanya bila kita melakukan solat Jumaat, yang pertama sekali apa dia? Kita mentaati perintah Allah. Itu semua perkara lah yang kita buat atas muka bumi ni. Apa ibadah yang kita buat, memang yang pertama sekali adalah sebab dia. Hikmahnya adalah untuk kita taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perkara yang kita buat biasa-biasa pun, contoh kita makan, kita minum, kita berjalan, mestilah perkara tersebut kita buat atas sebab untuk untuk mencari keredaan dan juga untuk menjadi hamba Allah lah, untuk mentaati perintah Allah. Macam mana cara kita nak mentaati perintah Allah? Dengan ikut cara yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang pertama lah, Ustaz harap semua dah faham lah. Sebab kalau bab akhlak pun banyak ni, mentaati perintah Allah, dan fiqh pun semua yang pertama sekali pastinya mentaati perintah Allah dan Rasul. Jawab periksa pun benda ni biasalah. Mentaati perintah Allah dan Rasul itu adalah jawapan yang pertama kebiasaannya kan. Jadi Ustaz harap fahamlah yang pertama ni. Yang kedua, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Ni yang kedua lah dalam bab bermasyarakat. Maknanya solat Jumaat ni dibuat adalah untuk orang Islam ni sama-sama duduk atas satu tempat. Lelaki lah kan. Sebab yang pergi semua lelaki. Kenapa lelaki? Sebab lelaki ni adalah akan jadi ketua-ketua keluarga. Jadi pentingnya dalam Islam ni, pentingnya untuk kita didik lelaki supaya nanti lelaki ni bila dapat ilmu daripada solat Jumaat, dia akan balik rumah, dia akan bagi tahu ahli keluarga dia pula. Kalau siapa yang selalu pergi solat Jumaat kan, itulah tempat nak jumpa kawan-kawan. Pergi tamat buat apa? Sembang-sembang kan sebelum solat. Janganlah waktu solat sembang, dosa pula. Waktu sebelum solat tu kita jumpa, kita kenal, kita tanya, kau buat apa tadi? Pagi tadi buat apa? Kan, dah solat subuh belum? Tanya. Tak pun tanya, hari ni pergi mana? Jalan-jalan, petang ni main bola jom. Itulah antaranya lah, bila kita pergi solat Jumaat, kita bersembang-sembang antara merapatkan hubungan silaturahim. Okey, yang ketiga, melatih taat kepada pemimpin dan berdisiplin. Bila kita solat Jumaat kan, apa yang kita akan diingat macam-macam perkara lah. Antaranya berkaitan juga dengan kepimpinan. Pemimpin yang maknanya ikut imam. Imam tu pemimpin kita lah, pemimpin dalam masjid kan. Kadang-kadang diingatkan tentang maklumat berkenaan dengan negara dan sebagainya kan. Berdisiplin ni macam mana? Mesti datang awal. Datang awal tu maknanya sebelum azan dah sampai dekat masjid kan. Bila dah sampai masjid, duduk diam, jangan bersembang. Kalau bersembang berdosa, kurang pahala Jumaat kita. Okey, kita tengok yang keempat. Mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Ni apa yang penting lah. Yang paling antara yang penting lah bila kita pergi solat Jumaat ni, kita dengar khutbah, bukannya kita pergi main game kan. Pergi solat Jumaat, duduk belakang-belakang main game handphone. Main PUBG lah, main Mobile Legends lah, awak tak dengar pun apa yang khatib ataupun imam tu baca khutbah. Itu salah lah. Sepatutnya bila pergi solat Jumaat, kita dengar apa yang nak disampaikan. Kalau datang awal, kita duduk depan.
Kalau dah sampai tu, jangan duduk belakang terus. Penuhkan stop yang di hadapan. Okay, yang terakhir sekali, menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Maknanya bila Islam dah tetapkan yang lelaki wajib kita pergi solat Jumaat, maka kita kena pergilah atas sebab untuk kita hayati. Syariat Islam ni bukanlah saya saja. Ada sebab dia. Bila disyariatkan lelaki untuk pergi solat Jumaat, maknanya ada sebab dia. Bila kita ikut apa yang Islam anjurkan, dan bila kita menghayati, kita tengok ada hikmah dia, ada kebaikan dia yang Islam ni buat kepada umat manusia. Kenapa Islam suruh pergi solat Jumaat? Adalah kebaikan dia. Terutamanya kebaikan ni kepada kita lah. Supaya kita ni bila kita dengar kan, dah seminggu tak pernah dengar ceramah ke apa kan. Pergi solat Jumaat, dengar ceramah. Itulah yang akan memberi ilmu kepada kita. Tentang ilmu tentang apa yang paling penting, ilmu tentang akhirat lah. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi. Dan juga kalau khutbah tu sampaikan tentang isu-isu ekonomi dan sebagainya kan, itu antara bonus lah. Okey. Sekarang ni kita akan masuk tajuk yang baru, pelajaran kedua. Dia termasuk juga dalam bab solat Jumaat, tapi dia salah satulah sebahagian daripada solat Jumaat lah, iaitu apa dia? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni awak dengar ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Itulah tu. Innallaha wa itulah tu khutbah, tapi itu kan wajib. Wajib nanti kita akan belajar. Kan? Kenapa kita kena belajar bab khutbah ni? Bab khutbah ni bukan semata-mata bercakap je bagi tahu pasal kepercayaan, bukan. Dia ada syarat-syarat dia. Dia kena ikut turutan-turutan dia. Kena baca apa, bila nak berhenti, bila dah bangun tu kena buat apa, macam-macam lah. Sebab itulah kita kena belajar supaya kita tahu. Bila kita duduk waktu dekat khutbah Jumaat tu, tengok imam ni tak baca Al-Quran, ayat Quran lah. Dia baca ceramah tapi dia tak baca ayat Quran. Maka kita tahulah maknanya khutbah tu boleh jadi tidak sah. Maknanya tak boleh nak teruskan nak solat Jumaat sebab kita khutbah tu tak sah. Kita kena tegur imam tu supaya baca ayat Al-Quran. Okey. Kita tengok pengertian dia dulu. Ustaz, khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Hukum membacanya ialah wajib. Okey. Dasar pengertian ni kita tahulah. Khutbah Jumaat ni apa dia? Syarahan yang ada nasihat dan pengajaran. Maknanya tak boleh tiba-tiba pergi khutbah Jumaat pasal pasal main game. Tak boleh lah. Sebab mestilah perkara tersebut adalah berkaitan dengan nasihat dan juga pengajaran. Banyak benda lah, contoh macam kebersihan, contohnya seperti pasal menghormati orang tua, menghormati guru dan sebagainya kan. Dan antara syaratnya mestilah dibaca sebelum solat Jumaat. Tak boleh baca lepas Jumaat. Kalau lepas Jumaat tu jadi solat raya kan. Awak solat raya kan, awak solat dulu, lepas habis solat baru khutbah. Itu solat raya. Solat raya memang macam tu. Tapi kalau solat Jumaat, yang lelaki insya-Allah tahulah. Mana kita sampai lepas dia azan, kita buat apa? Kita dengar khutbah dulu. Dan dengar khutbah, dah habis khutbah baru kita solat Jumaat. Habis solat Jumaat kita balik. Okay, hukum ni adalah wajib. Mana tak boleh Datuk Imam kata hari ni kita tak baca khutbah, kita buat solat Jumaat saja. Tak boleh. Mana tak sah solat Jumaat tu. Kenapa? Kerana bila kita nak buat solat Jumaat, khutbah tu hukum dia adalah wajib. Wajib ni mesti buat. Kalau tak buat, kalau tinggal berdosa. Okey, faham bab tu? Okey, sekarang ni kita akan tengok syarat sah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni pun ada syarat sah dia. Yang Ustaz cerita tadi, bukannya boleh langgar je, bukannya boleh ikut kita je. Ini kita nak sembang tentang apa? Tanam pokok. Tak boleh macam tu. Boleh juga. Tapi adalah syarat-syarat dia, apa benda kita kena buat sebagainya kan. Okey. Kita tengok yang pertama, khatib hendaklah seorang lelaki. Ini syarat yang paling penting lah. Tak boleh perempuan yang jadi orang yang baca khutbah. Tak kisahlah perempuan tu siapa pun. Apa pemimpin negara ke, perempuan tu Perdana Menteri ke, contohlah tiba Malaysia dapat Perdana Menteri perempuan, cuba dia nak bagi khutbah. Boleh ke tak? Tak boleh.
Walaupun yang nak bagi khutbah yang lawan itu adalah imam masjid kampung awak kan. Nak banding dengan Perdana Menteri, siapa lagi besar jawatan dia? Mestilah Perdana Menteri. Tapi tak boleh juga. Yang menang imam masjid. Imam masjid lah yang boleh bagi khutbah. Okay, faham yang tu? Itu ni lah paling penting lah tu, kena ingat. Yang kedua, khatib membaca dengan berdiri. Ni jika mampu. Sebenarnya kita kena tambah ni, jika mampu. Yang Ustaz belajar dulu, jika mampu. Contohlah, dia dah tua. Dia larap berdiri sekejap je. Contoh dah bagi khutbah kan. Waktu dia mampu berdiri tu, dia bagi khutbah. Lepas tu rasa dia macam dah tak larat, dia duduk kejap. Lepas tu sambung khutbah. Boleh, tak masalah. Ini Ustaz belajar dulu lah. Khatib membaca dengan berdiri jika mampu. Kalau dia patah kaki kan, tiba-tiba kena giliran dia berkhutbah. Seloknya kalau masjid patut tukar orang lain lah kan. Tapi kalau contohlah memang dia antara orang yang layak lah nak berkhutbah waktu tu, dan tajuk tu boleh, tak masalah. Kalau dia tak mampu berdiri tegak betul, dengan bantuan pun tak apa, mungkin pakai apa tu yang handung tu kan. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Awak kena tahu bahawa khutbah ni ada dua. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Khutbah pertama tu apa dia? Nanti kita akan belajar lah untuk tajuk akan datang. Khutbah kedua kena baca apa? Itu pun sama, kita akan belajar pada tajuk akan datang. Okay, yang ketiga, khatib hendaklah menutup aurat. Tak bolehlah tiba-tiba Tok Imam berkhutbah pakai seluar pendek. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tak boleh lah kan. Kalau buat macam tu pelik yang orang kata. Apa Tok Imam ni apa makan ketum ke apa, minum ketum ke apa. Tiba-tiba apa baca khutbah pakai seluar pendek. Tak boleh lah. Biasanya kalau kita tengok yang khatib ni akan pakai jubah kan. Pakai jubah, kalau yang masjid besar ada jubah hitam dia, ada serban dia kan, serban sendiri kan. Okay, yang kelima, khatib suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat ni macam nak solat lah. Tak bolehlah tiba-tiba terpijak apa tai kucing. Lepas tu melekat dekat jubah dia, lepas tu pergi bagi khutbah. Tak boleh lah. Mestilah sebelum nak bagi khutbah tu, khatib ataupun orang yang sampai khutbah tu kena tengok baju dia bersih. Dia darah, tak ada apa ni kotor-kotor ke apa kan, bagi bersih. Yang seterusnya, khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mestilah ambil uduk dulu lah maknanya. Ambil wuduk, kalau dia berhadas besar, pergi mandi wajib dulu dan sebagainya kan. Ni antara penting lah, macam nak solat lah. Okay, yang seterusnya, khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Ni zaman dulu lah. Zaman dulu kan ada mikrofon macam kita kan. Kau boleh khatib tu adalah suara yang kuat. Awak bayangkan duduk padang, awak cakap dekat depan kan. Padang tu luas, ramai orang. Kalau zaman kita sekarang memang ada mikrofon. Boleh cakap, semua dengar. Tapi kalau zaman dulu, nanti antara syarat dia. Kalau nak pilih khatib tu, mestilah khatib tu adalah mempunyai suara yang nyaring, maksudnya suara yang kuat. Sampai orang belakang boleh dengar. Seterusnya, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Rukun khutbah ni apa? Ni kita akan belajar kelas yang akan datang. Awak sabarlah, nanti Ustaz ajar. Seterusnya, khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Tak bolehlah buat asar kan. Ni syarat solat Jumaat kan, mesti buat lepas gelincir matahari waktu zuhur. Tak boleh okey tunggulah kejap sampai asar nanti baru kita buat solat Jumaat. Tak boleh. Sama juga dengan khutbah. Khutbah awak tak boleh buat waktu asar. Sebab antara syarat solat zuhur tu mesti solat Jumaat tu mesti buat waktu zuhur. Okey, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Ni Ustaz terang tadi. Berturut-turut di antara khutbah dan solat Jumaat. Maknanya mesti buat khutbah dulu, baru buat solat Jumaat. Tak boleh buat khutbah. Okey, khutbah pertama, kita buat khutbah dah habis. Betul? Okey, kita solat Jumaat dulu. Nanti khutbah kedua kita sambung selepas solat Jumaat. Boleh ke tak? Tak boleh. Mestilah berturut. Okey, khutbah pertama, rehat. Khutbah kedua, lepas tu solat Jumaat. Okey, yang terakhir sekali, khutbah didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Ini kita pun dah belajar pada bab syarat sah solat Jumaat kan. Kalau macam kita ingat tu boleh tengok baliklah video yang mana yang Ustaz upload dari tu. Okey, faham tak? Kalau tak faham boleh apa-apa boleh tanya Ustaz lah, WhatsApp Ustaz lah. Okey, kita ulang balik. Itu jadi kita akan belajar hari ni. Apa yang kita dah belajar hari ni adalah pertama, hikmah solat Jumaat. Maknanya perkara kebaikan yang kita dapat di sebalik solat Jumaat kan. Contohnya apa? Taat perintah Allah, berkenalan hubungan silaturahim. Seterusnya kita belajar tajuk khutbah Jumaat. Kita belajar makna dia,
Maknanya khutbah Jumaat ni maknanya satu syarahan, ada nasihat pengajaran dibuat sebelum solat Jumaat. Hukum baca ni adalah wajib. Maksudnya kita baca syarat sah khutbah Jumaat. Ni tadi awak boleh baca balik lah. Awak pause video ni, awak baca balik satu-satu. Okey, saya itu saja video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.